Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syamil Faris bin Baharudin, nombor metrik BI 19 BI 02015. Baik, pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan iaitu tajuk buku iaitu Himpunan Tazkirah Ramadan. Baik, sebelum kita lebih lanjut, saya nak memberitahu atau kenalkan ada apa itu buku ini. Buku ini adalah daripada uh, di diterbitkan oleh Jabatan Mufti Negeri Perlis dan ia dicetakkan pada tahun 2018. Baik, seterusnya saya serahkan kepada saudara Firdaus. Terima kasih. Terima kasih kepada Syarul. Nama saya Muhammad Fidal bin Hisham, nombor metrik 19 SBI 02027. Di sini saya akan memberikan tentang kelebihan dan kekurangan buku ini. Kelebihan pertama, buku ini, isi kandungan buku ini dia mendapati maklumat yang sahih dan berautoriti. Yang kedua, buku ini himpunan tazkirah Ramadan. Di dalam buku ini dia memberikan manfaat kepada sesiapa yang membaca ataupun mendengar. Kelebihan dia ialah dia dapat menambah kualiti ibadah kita pada bulan Ramadan. Kurangnya buku ini pula, dia tiada unsur kreatif seperti gambar-gambar ataupun warna dalam tulisan. Jadi kita mungkin agak cepat bosan kalau baca ni. Yang kedua pula ialah masalah dari segi kurangnya sumber renungan di dalam himpunan tazkirah ini. Yang terakhir, buku ni tiada sinopsis ataupun kesimpulan keseluruhan buku ini. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Osnul Khair bin Zulkifli. Nombor metrik 19 BI 02022. Saya akan menerangkan tentang tajuk Ramadan Peluang Mendapat Keampunan. Dalam buku ini menerangkan tentang di dalam bulan Ramadan terdapatnya peluang bagi kaum muslimin untuk meraih takwa dan masa yang sesuai untuk mendapatkan keampunan. Di dalam buku ini terdapatnya hadis riwayat Imam Bukhari yang menyatakan tentang Allah melaknat seorang hamba yang masuk ke dalam bulan Ramadan tapi tidak meraih keampunan untuknya. Yang seterusnya, Allah memberi bonus pahala kepada kaum muslimin setiap ketaatan, yakni ibadah yang dilakukan secara ikhlas. Yang terakhir, dalam buku ini juga memberikan kita galakan untuk memperbanyakkan ibadah di dalam bulan Ramadan seperti doa memohon keampunan. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada sahabat saya. Slide. Ya, Assalamualaikum. Nama saya Iskandar Ikhwan bin Muhammad Nurdin, nombor metrik 19 BI 02002. Tajuk seterusnya yang ada dalam buku ini ialah keistimewaan Ramadan. Okey, untuk yang pertama, meningkatkan takwa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Okey, untuk yang kedua, bulan Al-Quran, iaitu Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia, iaitu bukti kebenaran, petunjuk dan pembeza di antara yang hak dengan yang batil. Okay, untuk yang ketiga, peluang memasuki syurga melalui pintu Ar-Rayyan. Okay, dari Sal radhiyallahu anhu, Nabi SAW sabda, sesungguhnya di syurga terdapat sebuah pintu yang bernama Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa akan memasukinya pada hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang memasukinya selain mereka. Okay, yang keempat, Malam Al-Qadar. Okay, Malam Al-Qadar, jadi di dalam surah Al-Qadar ayat 1 hingga 3, sesungguhnya kami telah menurunkannya, iaitu Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu ialah lebih baik daripada 1000 bulan. Okay, untuk yang kelima ialah musim berdoa, iaitu waktu berdoa lah. Okay, di antara waktu yang baik untuk berdoa, yang pertama iaitu mestilah kita berpuasa. Yang kedua, waktu sedang bermunajat. Dan yang ketiga, waktu di tengah malam atau tahajud.
Di dalam hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Buraidah dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sekiranya aku melihat Lailatul Qadar, apa yang hendak aku berdoa?" Lalu Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Iaitu maksudnya, ya Allah, sesungguhnya Dikau adalah Tuhan yang Maha Pemaaf, Dikau suka memberi kemaafan, oleh yang demikian maafkanlah aku. Sadaqallahul azim. Sekian saja daripada saya teruskan dengan pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Husaini bin Hamram, nombor matrik 19BI 02049. Tajuk saya pada kali ini ialah puasa dan menahan diri daripada dosa. Tujuan utama Allah menganugerahkan bulan yang mulia ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk menjadikan kita sebagai hamba yang lebih bertakwa. Ini kerana berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 183, Ramadan ibarat sebuah madrasah atau pusat pendidikan ataupun sekolah yang menyediakan pelbagai modul dan sukatan untuk mencapai segala maklumat yang terutama sekali untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara modelnya yang lain ialah puasa. Puasa merupakan model yang terpenting pada bulan Ramadan kerana puasa ibadah yang lebih perlu kepada penyucian jiwa. Kerana orang yang puasa perlu korbankan keinginan daripada mengikuti hawa nafsunya, iaitu melakukan amal ma'ruf wa nahyu anil munkar. Seterusnya, puasa juga mempunyai nilai tinggi di sisi Allah. Ini kerana berpuasa pada bulan Ramadan, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada bau kasturi. Manakala selain daripada menahan melakukan dosa, puasa juga perlu dilakukan dengan penuh perasaan muraqabatullah, iaitu perasaan yang sentiasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja pada saya. Seterusnya, Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Faris bin Adnan. Nombor matrik 19BI 02030. Jadi saya akan teruskan dengan bab seterusnya, iaitu melazimi zikir di bulan Ramadan. Jadi zikir itu bermaksud adalah satu amalan yang membuatkan hambanya mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, kita bertasbih subhanallah, kita bertahmid alhamdulillah, kita takbir Allahu Akbar, dan juga kita bertahlil la ilaha illallah. Termasuk juga dalam zikir adalah bacaan doa dan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Jadi marilah kita sama-sama berusaha memperbanyakkan bacaan Al-Quran, khususnya pada bulan Ramadan, dan merutinkan zikir-zikir yang sahih dari Nabi SAW sepanjang bulan Ramadan. Oleh itu kita sebagai hamba ni haruslah sentiasa mendekatkan diri yang mana memperbanyakkan dia zikir dan juga membaca ayat-ayat Al-Quran. Kita boleh tengok surah sebelah tu, surah Al-Baqarah ayat 186. Jadi ayat tu dia sebahagian daripada ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan pentingnya seorang hamba ni selalu sabar, berdoa dan juga melakukan usaha terbaik saat dalam kesulitan. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih, sesungguhnya Allah tu sentiasa bersama kita. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan pembatangan. Nama saya Muhammad Asfar bin Amran, nombor matrik 19BI 02007. Okey, saya akan teruskan pembatangan mengenai tajuk saya, iaitu memburu Lailatul Qadar. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar, iaitu malam Lailatul Qadar, iaitu malam kemuliaan pada bulan Ramadan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksud dalam
lebih baik dari 1000 bulan. Keutamaan Lailatul Qadar sungguh luar biasa kerana malam ini lebih baik daripada 1000 bulan dan bersamaan dengan 83 tahun. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Qadar ayat 3, Lailatul Qadar khairum bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Amalan di malam Lailatul Qadar lebih baik dari amalan di 1000 bulan. Mujahid, Qatadah dan ulama lainnya berpendapat bahawa yang dimasukkan dengan lebih baik dari 1000 bulan adalah solat, dan amalan pada Lailatul Qadar lebih baik dari solat dan puasa di 1000 bulan yang tidak terdapat pada malam Lailatul Qadar. Poin yang seterusnya, pada malam Lailatul Qadar disarankan kita mengucapkan permohonan setiap waktu, khususnya sepanjang Ramadan. Iaitu pada malam Lailatul Qadar kita disarankan untuk melebihkan kita punya ibadah dan juga tidak putus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana malam itu adalah malam yang sungguh mulia untuk kita berdoa, dan malam itulah diangkat segala doa tanpa ada batasnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Poin yang seterusnya, Jibril dan malaikat turun ke bumi. Keistimewaan Lailatul Qadar diiringi juga dengan turunnya para malaikat yang diketuai oleh Ar-Ruh, iaitu malaikat Jibril pada malam Al-Qadar dalam satu angkatan yang besar penuh gilang gemilang untuk memberi taufik dan hidayah kepada orang yang berpuasa dengan seikhlas hati. Poin yang terakhir, malam itu juga adalah malam yang penuh keberkatan. Itulah malam yang penuh keberkatan berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Ad-Dukhan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkati, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Sekian saja, dan pandangan saya serahkan kepada sahabat yang seterusnya untuk meneruskan pembentangan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya saya Hafiz Mustaqim Harun. Saya akan menerangkan tentang Ramadan, bulan baca Al-Quran. Seperti mana kebiasaan, setiap tahun umat Islam akan menyambut bulan Ramadan dan menjadikan bulan Ramadan bulan kelebihan membaca Al-Quran. Dan yang pertama di antara manfaat bulan Ramadan adalah kita dapat mencari masa untuk duduk bersama ahli keluarga, untuk bertadarus, saling perbetulkan bacaan antara satu sama lain. Dan dalam satu hadis Nabi kata, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, yang terbaik di kalangan kamu adalah mempelajari Al-Quran serta mengajarkannya. Yang kedua, jangan mudah berputus asa untuk membaca Al-Quran dan jangan malu untuk mulakan bacaan Al-Quran sekalipun kita merangkak dalam bacaan kita. Dan yang seterusnya, yang ketiga, menjaga hukum hakam tajwid. Membaca Al-Quran bukan sahaja menjaga adab-adabnya, namun berusaha untuk memahami serta merenung diri dengan khusyuk setiap ayat yang kita baca. Afala tadabbarun al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Itu yang dikatakan dalam Al-Quran. Yang ketiga, seterusnya, tidak gopoh membaca Al-Quran sehingga mengabaikan hukum hakam bacaan serta meneruskan kebiasaan bacaan Al-Quran sekalipun setelah berakhirnya bulan Ramadan. Maknanya bukan bulan Ramadan je baca Al-Quran, bulan lain pun teruskan baca Al-Quran seperti biasa. Itu sahaja daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taki bin Muhammad Sari. Nombor metrik 19BI 0034. InsyaAllah saya akan merumuskan apa yang telah kawan saya terangkan hari ini. InsyaAllah. Bulan Ramadan ini adalah dikatakan para ulama adalah satu bulan yang paling banyak rahmat terdapat dalam bulan-bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini dikatakan adalah sebuah baik daripada 1000. Jadi janganlah kita mengharapkan perkara ini satu perkara yang satu enteng. Marilah kita bersama kejar malam Lailatul Qadar, iaitu malam lebih baik daripada 1000. InsyaAllah kita dapat menyambutkan bulan Ramadan yang terdekat ini. Yang baik dan buruk itu datang daripada guru kami. Itu semua antara Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.